Okey. Sekejap. Okey, so cikgu akan present sekarang. Okey, jadi ini adalah boleh nampak tak? Murid-murid boleh nampak tak apa yang cikgu tunjukkan dekat sini? Ke tak nampak lagi? Oh, cikgu tak share screen patutlah. Sekejap. Okey, cikgu lupa nak share screen. Okey, sekarang boleh nampak Okey, jadi kelas kita akan jadi sekejap sahaja, tapi kena tengok betul-betul sebab tajuk putaran ni dia memang agak susah lah sebab sebenarnya kita kena menggunakan imajinasi kita. Okey, so untuk soalan pada hari ini, cikgu telah lukiskan satah kartes yang mempunyai skala lah. Okey, cikgu letakkan skala 2 pada garis X dan juga Y. Okey, so kita akan tengok soalan ini. So dia minta kita buat putaran 180 darjah. Nampak 180 darjah pada pusat -1, -1. So dekat sini dia dah bagi P. P tu adalah kita punya objek. Jadi kalau dia dah bagi P dalam soalan, kita kena buat dia punya image. Kita kena cari di manakah koordinat image P pada satah kartes ini dengan putaran 180 darjah. Jadi yang pertama sekali, apa yang perlu kita lakukan dahulu sebelum kita putarkan titik P itu? Yang pertama, tandakan pusat. So pusat yang diberikan adalah -1, -1. So kita tengok dekat sini mana -1. Okey, dekat sini adalah -1. Sini pun -1. Jadi pusat kita berada dekat sini. So tanda dekat situ. Jadi ini adalah kita punya pusat. Okey, cikgu tandakan dengan warna merah. Okey, sekarang kalau dia 180 darjah, kalau sebelum ni kita akan buat lambang Nazi kan, kita akan buat lambang macam tu, turun bawah semua kan. Okey, untuk yang ini kita tak payah buat lambang tersebut, cuma memerlukan kamu untuk menggunakan pembaris. Okey, contoh cikgu keluarkan pembaris dekat sini. Okey, so kita ada pembaris, kita akan pusingkan pembaris tersebut. Okey, pastikan pusat dan juga objek tu dia kena pada satu sama lain. Macam tu. Okey, sekejap cikgu kecilkan sikit. Okey, gariskan daripada pusat ke objek yang telah ditanda di dalam inilah soalan ni. Okey, gariskan. Okay, nanti ni awak kena buat tau supaya awak faham. Kalau tengok tak faham. Okay, so kita gariskan. Okay, so lepas garis, awak alihkan pembaris tersebut. Okay, kalau 180 darjah, macam yang awak tahu 180 darjah ni kan dia satu garis lurus kan. Macam ni. So ini adalah 180 darjah. Kalau 90 darjah, dia dekat sini. Betul tak? 180 darjah ni dia keseluruhan. Okey, sama ada di atas atau di bawah, kiri ataupun kanan. Okey, jadi macam mana selepas kita dah gariskan ni, kita akan buat garis putus-putus untuk kita kira berapa kotak daripada pusat ke arah image tersebut. Okey, contoh cikgu tengok daripada sini sebab objek ni sebelah kanan kan. Okey, so kita buat segitiga dia sebelah kanan. Okey, 2, naik ke atas, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Okey, 4 kotak dekat tepi. Di sini 4, bawah ni 2.
bilangan kotak. Okey, jadi kita akan ambil pembaris ni, kita akan gariskan bagi panjang ke bawah. Tetapi mestilah mempunyai kotak yang sama macam dekat atas ni. Okey, kalau dia punya jarak yang ini adalah 4, nampak 1, 2, 3, 4. Jadi ke bawah ni pun mesti 4. So kita letak. Okey. Dekat sini kira 1, 2, 3, 4. So sampai sini je. Sekejap ya. Okay, kita akan gariskan memanjang 1. Okey, cuba kita tengok kalau cikgu alihkan. 1, 2, 3, 4. Dekat bawah tu mesti ada 2 kotak. Okey, kalau nak tahu betul ke tak, cuba kita cikgu gunakan warna lain. Okey, cikgu kira. 1. Buat macam ni kan, ada putus-putus. So 1, 2, 3, 4. Tepi 4, bawah ni 1, 2. Jadi dekat mana kita punya image? Image kita berada dekat sini. Hujung ni. Okey, so kita tandakan P prime. Dia punya koordinat dekat atas ni adalah -3. Okey, nampak sini -3. Kemudian dekat tepi ni adalah -5. Okey, boleh faham tak dekat situ? Yang ini dia lebih senang lah sebab kita just gariskan lurus sahaja. Okey, kalau awak tak nak buat sikit-sikit macam ni, semasa awak menggaris kali pertama yang atas ni kan, awak panjangkan je semua sekali. Awak garis je bagi panjang, kemudian gariskan daripada pusat ke arah objek. Lepas tu dekat bawah ni pun mesti sama. Kalau bawah ni 2, dekat sini pun 2. Kalau dekat sini 4, dekat sini pun 4. Okey, so cikgu nak tahu respon awak bagaimana, awak faham ke tak faham? Tolong tuliskan dekat sini. Boleh tak? Faham tak? Dia lagi mudah lah daripada 90 darjah. Okey, Syamina. Yang lain macam mana? Ramai ni. Okay, Anik Naufal. Ada seorang kata tak tadi, siapa tadi? Syahira kata tak. Okey, kalau tak cikgu akan ulang lagi sekali. Okey, katakanlah kita buat soalan, okay, cikgu buat macam ni. Cikgu kena padam dulu dekat. Okey, tak apa, cikgu buat satu soalan yang barulah. Okey, kita masih akan buat putaran 180 darjah. Okey, cikgu buat dahulu skala ni, kosong. Yang ni awak kena buat nanti tau. Macam ni, mula-mula buat garis. Lepas tu, awak buat skala dia. 6, 8, 2, 4, 6. So, bawah ni -2, -4, -6. -2, -4, -6, -8. Okey, katakanlah cikgu letakkan P, objek P dekat sini. Okey, sini adalah P. So, cikgu tentukan pusat. Okey, pusatnya adalah -2, 1. Okey, awak kena faham konsep tau. So, bila awak faham konsep, barulah awak boleh menjawab apa pun soalan yang dibagi. Kalau letak objek kat bawah ke, objek dekat kiri ke, kanan ke, semua boleh buat dengan syarat awak faham cara untuk buat soalan tersebut macam mana. Okey, yang ini pun kita akan gunakan 180 darjah. So, untuk 180 darjah, dia tak ada lawan jam ataupun ikut jam, dia tak ada. Yang ada tu cuma untuk 90 darjah sahaja dan juga sudut lain lah.
180 ni tak ada sebab dia garis lurus. Okey, so mula-mula kita akan tentukan pusat. Okey, kat sini cikgu bagi negatif 2, 1. So kita tandakan negatif 2 dekat sini, sini 1. Okey, cikgu tandakan dengan warna merah. Okey, so ambil pembaris. Okey, keluarkan pembaris. Ini nanti awak kena buat sendiri untuk mengetahui tahap kefahaman awak. Okey, gariskan. Awak satukan. Nampak bagi pusat tu kena dekat objek P tersebut. Okey. Nampak macam tu kan? Okey. Katakanlah cikgu garis je bagi panjang kat bawah. Cikgu garis sahaja. Okey, so cikgu gariskan menggunakan warna merah. Okey, katakanlah cikgu gariskan sahaja sampai bawah. Okey, ini cikgu tak tahu lagi. Cikgu just gariskan. Okey, so lepas cikgu gariskan, cikgu alihkan pembaris tu letak tepi. Okey, sekarang ni P ni berada di sebelah kanan. Okey, pusat dekat sini, P ni sebelah kanan. So next step kita perlu buat dia punya garis putus-putus untuk bagi kita nampak dengan jelas berapa kotak. Sebab apa? Kalau macam ni kita tak tahu berapa kotak nampak. 1, 2. Lepas tu kita tak boleh nak agak kan. Kat sini berapa. So kita buat garis putus-putus. Daripada sini. Okay, naik ke sini. Okay, jadi dekat tepi ni berapa? 1, 2, 3. 3 kotak. Dekat bawah ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi untuk kita punya putaran 180 darjah yang akan berada di sini pun sama akan ikut 3. Okay, 1, 2, 3 sampai sini. Okay, 3 kotak. Kemudian 5. Cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kat sini. Jadi, titik P kita mesti sama kotak. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. So, sini 5. Atas 1, 2, 3. Jadi, dekat mana kita punya titik image P? Dekat sinilah. Okay. Dia tak akan jadi dekat bawah ni. Sebab cikgu buat garisan ni cukup-cukup ikut kotak 3 dan 5. Okey, tuliskan dekat dalam ruangan mesej berapakah nilai koordinat bagi image P. Berapa tu? Cuba awak baca. Tuliskan dekat mesej berapa nilai kat sini. Tengok berapa dekat situ. Okay, kita tengok siapa yang respon. Okey, Anik Nafa negatif 7, negatif 2. Shimbi negatif 7, negatif 2. Lagi mana yang lain? Okey. Okey, so kita tengok betul tak? Okey, sini naik atas adalah negatif 7. Okey, negatif 7. Bawah pergi dekat sini adalah negatif 2. Mesti ada koma negatif 2. Okey, boleh faham tak tadi Syahirah? Syahirah seorang yang cikgu nampak dia tak faham tadi. So cikgu explain kali kedua menggunakan contoh yang berbeza tetapi kaedah yang sama. So kalau you tak nak pening, ambil je pembaris, garis je bagi panjang. Okey, lepas tu daripada pusat buatkan garis putus-putus, naik ke atas jumpa objek. Okey, kemudian dekat bawah ni untuk kita tentukan kita punya image, pun buat yang sama. Kalau tepi ni 3, sebawah ni pun 3, dekat sini pun 5, ikut yang ini. Okey, so boleh atau tidak? Okey ke tak okey? 180 darjah ni dia senang sikit lah. Dia tak pening. Okey, so Anik Naufal, Shimbi okey. Okey, boleh nampaknya semua dah okey, alhamdulillah. Okey, jadi selesai kita punya putaran apabila diberikan titik. Okey, next kita akan belajar sekiranya dia berikan satu objek. Nampak tak? Ataupun satu bentuk. Macam dekat sini dia bagi bentuk macam ni. Bentuk iaitu objek Q. So bila dia bagi objek Q, dia akan minta kita lukiskan image. So kita kena buat Q image. Okey.
Yang ini dia nak kita buat putaran 180 darjah. Jadi sama juga macam yang ni. Cuma beza dia yang ini dia bagi satu titik sahaja iaitu P. Tetapi dekat sini dia bagi satu objek ataupun satu gambar lah. Okey. Jadi cikgu akan besarkan dekat sini. Okey, kalau 180 darjah, maksudnya garisan dia akan jadi straight, betul tak? Okey. Katakanlah kita, cikgu bagi nama dekat sini. Okey, dekat sini dia ada titik tau. Nampak sini 1, 2, 3, 4, 5, random. So tadi yang kita belajar tu cuma satu titik. Sekarang dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ke-6 titik ini akan bergerak pada putaran 180 darjah. Okey, katakanlah kat sini cikgu bagi nama dia A. Yang ini adalah A, bawah ni adalah B, sini C, D, E, atas ni adalah F. So A, B, C, D, E, F ni akan bergerak pada 180 darjah. So kalau kita nak mudah, kita boleh buat dalam bentuk garisan macam tadi. Okey, kita akan gunakan kita punya pembaris. Pembaris Okey, so cikgu kecilkan sikit pembaris ini. Okey, sekarang ni gambar dia macam ni. Titik ataupun pusat dekat atas. So kita akan pusingkan pembaris itu. Okey, katakanlah mula-mula cikgu nak buat titik A dahulu. So daripada A ni, cikgu akan letakkan pembaris dekat A dan mesti kena pada pusat tersebut. Okey, macam ni. So kita panjangkan sikit pembaris. Okey, cikgu gariskan dengan pen merah. Okey, yang ini kita gariskan sahaja. Cikgu garis bagi panjang. Okey, kemudian cikgu alihkan. Okey, cikgu alihkan pembaris itu. So kita buat macam tadi. Kita kira dia punya titik berapa kotak. Satu, bawah ada dua, satu, dua, atas ada satu. Jadi dekat sini pun samalah. Satu, dua. So dekat sini satu. Jadi dekat sini kita punya A image. Okey. So kita ada lagi 1, 2, 3, 4. Lagi 5 titik. Okey. Kalau kita nak buat titik yang baru, kita akan buat garisan lagi sekali. Sebab yang garisan yang merah ni adalah untuk A sahaja. Kalau kita nak buat ataupun gerakkan B, kita kena buat garisan yang baru. Okey. So yang ini cikgu akan gerakkan pembaris letak dekat B. Cikgu pusingkan pembaris tersebut kena pada pusat tu. Okey. Macam tu. Sekejap cikgu pendekkan sikit. Kita buat sikit je ni. Bagi buat banyak nanti awak pening. Okey, so cikgu gunakan warna hijau untuk gariskan 180 darjah pada titik B. Daripada sini, garis panjang ke atas. Okey, so alihkan pembaris itu. Okey, sekarang untuk yang B pula kita buat benda yang sama. Kita kira dia punya kotak. Okay, so kita kira daripada sini ke pusat. 2, nampak 2. So kita buat kat sini, daripada sini ke sini 1, 2. Okay, 2 dekat sini. 1, 2. Okay, naik ke atas. 2 juga nampak sini 2, sini 2. Jadi dekat atas pun sama. 1, 2. Ke sini lah. Jadi kita punya titik B akan berada dekat sini.
Okay, tadi A kat sini. Okay, ini adalah B. Okay, so kita tengok dekat sini A dan B ni akan bersambung. Jadi kita boleh terus buat lukisan dia. So A ke B akan bersambung. Nampak? A ke B akan bersambung. Kemudian kita tahu daripada B, tak payahlah buat semua, awak tengok daripada B ke C, nampak ni, dia akan ke tepi kan? So dia akan jadi macam ni lah. Ini adalah C. Okay. A ke F. A ke F, nampak ada 1, 2 kotak. So A ke F 2 kotak. 1. Kalau kita dapat buat yang tadi 2 titik pun dah okey. Yang lain kita sambungkan sahaja. So ini adalah kita punya F. So F turun ke E. 1 kotak. Sini 1 kotak. Maksudnya dekat sini 1 kotak. Okey, so ini adalah kita punya E. Dan sambungkan sahaja untuk jadi C dan D. C dah ada. Okey, C ke D dia straight. Maksudnya dia straight macam ni. Okey, dan E ke D dia sengit sikit. Dah siap kita punya image. Okey, so cikgu jauhkan sikit. Nampak? So kita buat 2 sahaja titik pun sudah memadai. So untuk menyambungkan titik lain macam F, E, D, C tu, kita just tengok daripada A. Okey, kalau A dekat sini, pergi ke B, kita dah buat. So daripada B pergi ke C 1 kotak. So kita pun buatlah B ke C 1 kotak. C ke D 1 kotak. Awak kena pandailah tengok berapa kotak bentuk tersebut supaya kita tak payahlah buat semua sekali. Kalau nak buat semua sekali pun boleh, tapi nanti lama-lama awak akan confuse. So macam mana? Yang ini boleh tak? Ataupun sedikit confuse lagi? Okey ke tak okey? Boleh Okey. Shimbi kata boleh, Zakwan kata boleh. Okey, so untuk hari ni kita just buat 180 darjah sahaja. Okey. So yang pertama, awak akan buat yang ini di dalam buku awak kejap lagi. Kalau boleh jangan tengok jawapan dulu. Awak cuba buat sendiri, dapatkan betul tak kotak yang kita kira tu sama dengan dekat sini. Okey. So yang ini pun cikgu akan bagi soalan sebentar lagi. 2 soalan sahaja, 180 darjah putaran pada titik P serta putaran pada objek Q, iaitu bentuk Q ini. Okey, so yang ini penerangan ini kalau dah selesai record, cikgu akan uploadkan dalam YouTube. So nanti awak boleh tengok banyak kali lah in case awak tak faham ataupun kurang termiss kat mana-mana kan. Nanti awak boleh tengok balik. So sebelum kita habiskan kelas, ada apa-apa soalan tak? Okey semua? Okey cikgu. Okey, so cikgu akan hantar tugasan di dalam grup Telegram, salin dalam buku, cuba buat. Jangan tengok jawapan yang cikgu bagi tadi, cuba buat. Okey, dah siap hantar dekat cikgu secara personal macam hari tu. Sebab kalau hantar dalam grup nanti awak boleh copy paste. So hantar secara personal, nanti cikgu akan semak dekat mana yang awak salah. Dan kalau ada yang salah, cikgu akan betulkan. Okey, so itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Tunggu dekat grup Telegram untuk tugasan seterusnya. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Thank you cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Okey. Cikgu.